Oke ya, kita mulakan hari ini Suratul Tahrim. Ya, Suratul Tahrim. Maknanya tahrim itu ya pengharaman. Pengharaman. Pengharaman itu daripada haram. Nih, tahrim. Baik ya, surah Tahrim ini surah yang ke-66. Ayatnya tak banyak, ayatnya 12 dan terdiri daripada ayat-ayat panjang-panjang jugalah ya. Dan ayatnya hanya 12 saja. Baik. Kita mulakan bismillah dengan nama Allah. Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhan Nabi, wahai Nabi. Lima, kerana apakah? Tuharrimu, engkau mengharamkan. Ma, akan apa yang? Ahalla, telah menghalalkan ia. Allahu, oleh Allah. Laka, bagi engkau. Tabari, engkau mencari. Mardoti, keredaan. Azwajika, istri-istri engkau. Wallah, dan Allah. Ghafurun, amat pengampun. Rahim, lagi amat penyayang. Ayat 2. Qad, sesungguhnya. Farada, telah memfardukan ia. Telah memfardukan ia. Allahu, oleh Allah. Lakum, bagi kamu. Tahillah, penebusan. Aimanikum, sumpah-sumpah kamu. Wallahu, dan Allah. Maulakum, pelindung kamu. Wahwa, dan dia. Al-Alim, Maha mengetahui. Al-Hakim, lagi Maha bijaksana. Baik, saya semula ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi. Lima tuharrimu ma ahalallahu lak.
kerana apakah engkau mengharamkan apa yang telah menghalalkan ia oleh Allah bagi engkau? Tabtaghi mardati azwajik. Engkau mencari keredaan istri-istri engkau. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah amat pengampun lagi amat penyayang. Jadi Nabi dapat teguran daripada Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana Nabi menurut kehendak-kehendak atau keinginan-keinginan isteri, sehingga dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Mengharamkan apa yang Allah halalkan. Allah halalkan, tapi diharamkan. Jadi kisahnya bahawa pada suatu hari Nabi mengharamkan sesuatu yang halal. Dengan sumpahnya bahawa dia tidak akan memperbuatnya. Kata setengah ulama, dia kata Nabi mengharamkan madu lantaran isterinya tidak suka dengan baunya. Dengan baunya. Jadi Nabi pun haramkan tidak minum madu. Sehingga madu itu halal. Kerana nak menurut cakap bini, cakap isteri, dia pun haramkan. Dia tak minum. Dan kata setengahnya pula, dia mengharamkan, iaitu tidak mencampuri hamba sahyanya. Maknanya hamba sahyanya pada masa itu disebut tafsir katanya Maria Qibtiyah. Maria Qibtiyah. Jadi sedangkan itu dihalalkan oleh Allah Ta'ala, dia mengharamkan untuk tidak mencampurinya. Maka turunlah ayat ini menegur Nabi, kerana Nabi menurut kemahuan isterinya sanggup mengharamkan yang Allah halalkan dengan bersumpah. Qad faradallahu lakum tahillah aimanikum. Sesungguhnya telah memfardukan oleh Allah bagi kamu tahilah, penebusan atau pembebasan sumpah-sumpah kamu. Jadi Nabi dapat teguran juga, Allah suruh Nabi melepaskan atau menebus sumpah-sumpah itu lagi, sumpah-sumpah itu. Menurut surah Al-Maidah ayat 89. Itu adalah kifarah sumpah. Surah Maidah ayat 89. Itu di situ tersebut kifarah sumpah. Apa dia kifarah sumpah situ? Iaitu memberi makan 10 orang miskin. Kena catat tu. Itu kifarah sumpah. Kalau orang bersumpah, dia langgar sumpah, dia kena bayar kifarah sumpah menurut ayat 89 surah Al-Maidah, yaitu it'amu asyara masakin, yaitu memberi makan 10 orang miskin. Sekali bagi 10 orang miskin. Selesai. Boleh dibagi mengikut Quran ni awsati ma tut'imuna ahlikum, iaitu pertengahan apa yang kamu beri makan terhadap keluarga kamu. Pertengahan. Maknanya kalau kamu makan selalu beras A, 3A, maka bolehlah
ya 2A contohnya. Tak ada salahnya. Mana? Tapi 10 orang miskin. Ya. Ataupun kiswatuhun, ataupun memberi pakaian kepada mereka. Bolehlah. Contohnya, ya kalau zaman sekarang ni, ya kita bekalkan ada 10 makanan, beri kepada orang miskin. Terus mereka dapat makan bekalan tadi pun boleh. Ataupun memberi pakaian, ya, yang lelaki dengan kain pelekat dia, yang perempuan dengan kain batik dia, bagi 10 orang miskin pun boleh, ya. Au tahriru raqabah, atau memerdekakan hamba. Hamba ni, ya, kalau ada hamba, ya. Dan kalau kita tak dapati pamalam yajid, maka tak dapati yang atas nak memberi, tak mampu nak bagi makan seorang miskin, ya, atau memang tak ada orang miskin nak dibagi, ya. Nak beri pakaiannya pun tak ada, ya. Kalau seandainya itu semua tak ada, fasyamu salasati ayyam, puasa 3 hari. Kena catat tu, ya. Puasa 3 hari. Puasa 3 hari tak boleh terus buat, melainkan kalau yang di atas tadi tak dapat, baru boleh buat puasa 3 hari. Itu namanya kifarah sumpah, ya. Kifarah sumpah ni sama dengan, ya, kifarah nazar, ya. Kalau nazar pun macam tu juga, ya, kalau nak bayar kifarah dia. Jadi, ya, maknanya Nabi, ya, kena membayar kifarah sumpah. Itu dikatakan tahillata aimanikum, penebusan, ya, atau pelepasan, ya, sumpah-sumpah kamu. Ya, apa yang Nabi sudah bersumpah mengharamkan yang halal tadi, Allah suruh lepaskan sumpah tadi untuk menghalalkan semula. Wallahu maulakum, dan Allah adalah pelindung kamu. Wa huwal alimul hakim, dan dia maha mengetahui lagi maha bijaksana. Sambung lagi, ya. Wa'iz, dan ingatlah di waktu asarro, telah merahsiakan ia, an-nabiyu, oleh Nabi, ila, kepada, ba'di, sebahagian, azwajihi, istri-istrinya. Haditha, satu cerita. Falamma, maka manakala, nabba'at, telah menghabarkan ia, bihi, dengannya, wa azharahu, dan telah menzahirkan ia akannya, wa azharahu, dan telah menzahirkan ia akannya, Allahu, oleh Allah, alaihi, atasnya, arrafa, telah menerangkan ia, ba'dahu, akan sebahagiannya, wa a'rada, dan telah memalingkan ia,
an ba'din, dari sebahagian. Falamma, maka manakala, nabba'aha, telah menghabarkan ia akannya, bihi, dengannya, qalat, telah berkata ia, man, siapakah, amba'aka, telah menghabarkan ia akan engkau, telah menghabarkan ia akan engkau, haza, ini. Qala, telah berkata ia, nabba'ani, telah menghabarkan ia kepadaku, al-alimu, oleh Tuhan yang maha mengetahui, oleh Tuhan yang maha mengetahui, al-khabir, lagi maha mengetahui perkhabaran. Baik, ya. Semak semula. Wa idh asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha. Dan ingatlah di waktu telah merahsiakan ia oleh Nabi kepada sebahagian isteri-isterinya akan satu cerita. Ya. Mengikut kisahnya bahawa Nabi menceritakan kepada isterinya iaitu Hafsah. Mengikut tafsirnya bahawa Nabi menceritakan kepada Hafsah tentang dia mengharamkan tidak menyentuh Maria Kibtiyah, hamba itu. Jadi Nabi ceritakan kepada sebahagian isterinya namanya Hafsah. Falamma nabba'at bihi, maka manakala, nabba'at, nabba' ni tengok muannas, perempuan nabba'at. Kalau lelaki nabba'ah, kalau perempuan nabba'at, ada tamati itu. Artinya nabba'at sini telah menghabarkan ia. Ia ni ialah Hafsah, maka manakala telah menghabarkan ia bihi, dengannya, mana si Hafsah ni katanya menghabarkan atau menceritakan kepada Aisyah madunya, dia ceritakan kepada madunya. Wa azharahullahu alaihi, dan telah menzahirkan ia akannya oleh Allah, alaihi, atasnya, atas Nabi, wa arrafa, dan telah menerangkan ia ba'dahu, akan sebahagiannya, wa arada an ba'din, dan telah memalingkan ia dari sebahagian. Maknanya si Hafsah ini dia sudah berceritalah kepada si Aisyah, jadi Allah SWT telah memberitahukan kepada Nabi bahawa isterinya, sebahagian isterinya tadi telah menceritakan pengharaman itu kepada madunya.
Falamma nabba'aha bihi, maka manakala telah menghabarkan ia akannya dengannya. Di sini nabba'a ni lelaki. Artinya lelaki itu maknanya ya, Allah telah Nabi telah menghabarkan ya, hal itu kepada Hafsah. Ya. Diceritakan kepada Hafsah, kenapa engkau bagi tahu ya, kepada Aisyah. Ya. Qalat, ya, telah berkata ia Hafsah ni telah berkata ia Hafsah ni, man amba'aka haza, siapakah telah menghabarkan ia kepada engkau ini? Maknanya jawab si Hafsah, siapa yang bagi tahu? Bahasa kita macam itulah. Siapa yang bagi tahu cerita ini? Ya. Qala, telah berkata ia, mana Nabi berkata, nabba'aniyal alimul khabir, telah menghabarkan ia kepadaku oleh Tuhan yang maha mengetahui lagi maha mengetahui perkhabaran. Ya, tak ada siapa-siapa yang bagi tahu. Yang bagi tahu ialah Allah. Allah yang maha mengetahui segala perkhabaran. Dialah yang memberitahukan kepadaku. Jadi dalam hal ini, ia pengajaran bahawa ya, isteri dia tidak suami atau isteri, ya, dan isteri juga adalah ya, penyimpan rahsia suami. Jadi artinya ya, tidak boleh sesekali dia menceritakan sesuatu ya, rahsia-rahsia suami itu ya, kepada ya, madu-madunya atau kepada perempuan-perempuan yang lain. Ya, itu adalah rahsia di antara ya, suami isteri. Jadi dia tidak boleh menceritakan hal rahsia suami kepada orang-orang lain, ya, yang berkaitan dengan hal-hal ya, dalaman. Jadi ya, contoh ya, kisah rumah tangga Nabi. Ya, sampai Allah SWT ya, dedahkan. Padahal kalau ikutkan, ini kan rahsia rumah tangga. Ya. Kenapa nak perlu satu dunia tahu? Ya. Jawapannya ya, sebab ya, Quran ini wahyu Allah. Kalaulah ya, Quran ini buatan Nabi yang reka, Nabi takkan ceritakan hal rumah tangga ini. Ya. Tentu Nabi akan rahsiakan dia. Tetapi oleh kerana wahyu Allah, Nabi wajib sampaikan. Ini nak menunjukkan bahawa Nabi tidak menyembunyikan ya, apa yang Allah turunkan ke atasnya. Kalau nak disembunyikan dah lama dah. Dan Nabi tak baca ayat ni. Ya, ini satu dunia ni membaca ayat ini. Ya, kisah ya, macam mana pergolakan dalam rumah tangga. Ya. Jadi sebenarnya kita ambil cerita ini ya, sebagai satu pengajaran ya, pada isteri-isteri. Ya. Setiap isteri lah, kepada setiap isteri, supaya menjaga ya, rahsia-rahsia suami. Jangan dibukakan kepada orang lain. Ya. Itu maksud di situ. Ya. Kalau Nabi dulu Allah bagi tahu. Kalau kita, siapa yang bagi tahu? Ya. Kecuali ya, orang menyampaikan kepada kita, barulah kita tahu. Ya. Kalau tak ada, manalah kita tahu. Ya. Baik, kita sambung lagi ayat yang keempat. In tatubah, jika engkau berdua bertaubat. Jika engkau berdua bertaubat. Ilallah, kepada Allah. Faqat, maka sesungguhnya. Sagat, telah condong ia. Qulubukuma,
oleh hati-hati kamu. Oleh hati-hati engkau berdua. Kuma tu ya. Oleh hati-hati engkau berdua. Wa'in, dan jika tazahara, telah ya, bekerja sama engkau berdua. Dan jika telah bekerja sama engkau berdua, boleh tak dalam bracket ya? Bracket menyusahkan Nabi. Nanti. Begini. Wa in tazahara, saya terjemah baik, dan jika telah ya, bekerja sama engkau berdua, alaihi yani, alaihi atas, kemudian menyusahkan. Menyusahkan tu bracket. Atas menyusahkannya. Alaihi tu ya. Alaihi terjemahkan atas, menyusahkan bracketnya. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, wa, dia, maulahu, penolongnya. Wa Jibril, dan Jibril. Wa solihu, dan orang yang soleh. Al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Wal malaikatu, dan malaikat-malaikat. Ba'da, sesudah, zalika, itu, zahira, yang menolong. In tatubah, jika engkau berdua bertaubat. Jadi di sini baru dia meletakkan ya, berdua, iaitu ya, Hafsah dan juga Aisyah. Ya. Itu dia katakan berdua tu. Maknanya Hafsah dan Aisyah, jika keduanya bertaubat ilallah, kepada Allah, faqad saghat qulubukuma, maka sesungguhnya telah ya, condong oleh hati-hati engkau berdua. Condong di sini maknanya condong untuk menerima kebaikan. Ya. Jadi kalau engkau berdua bertaubat, itu artinya hatimu telah condong untuk menerima kebaikan. Ya. Itu maksudnya. Wa in tazahara alaihi, dan jika telah ya, bekerja sama engkau berdua alaihi, atasnya, atas menyusahkannya. Kalau seandainya kedua ini ya, bekerja sama, berbantu-bantuan, ya, memang nak menyusahkan Nabi, ya. Ingat, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, wa maulahu, dia penolongnya. Mana Allah lah jadi penolong Nabi. Kalau engkau berdua nak menyusahkan Nabi, ingat, Allah akan tolong Nabi. Bukan Allah saja, wa Jibril, dan juga Jibril akan tolong Nabi. Wa salihul mu'minin, dan orang yang soleh, orang-orang yang beriman. Mana orang yang beriman yang soleh akan tolong Nabi. Wal malaikah, dan malaikat-malaikat pun akan tolong Nabi. Ba'da zalika zahira, sesudah itu yang menolong. Itu maksudnya
Ya, jika engkau berdua menyusahkan Nabi, ingat, ya, Allah, Jibril, orang soleh mukmin orang mukmin yang soleh, malaikat sesudah itu akan tolong Nabi. Ini peringatan daripada Allah Ta'ala. Ya. Kenapa? Kerana apa? Kerana perbuatan yang sedemikian supaya jangan berulang. Ya. Baik, sama lagi ayat yang kelima. Asa, mudah-mudahan. Rabbuhu, Tuhannya. Jika tallaqo kunna, telah mentalak ia akan kamu, bahawa yubdilahu, ia menukarkan akannya, azwajan, akan istri-istri, khairon, yang lebih baik, minkunna, daripada kamu, muslimat, perempuan-perempuan muslim, mukminat, perempuan-perempuan mukmin, qanitat, perempuan-perempuan yang taat, taibat, perempuan-perempuan yang bertaubat, abidat, perempuan-perempuan yang beribadat, saihat, perempuan-perempuan yang berpuasa, saibat, perempuan-perempuan janda, wa abkara, dan perawan-perawan. Baik. Asa rabbuhu, mudah-mudahan Tuhannya, in tallaqa kunna, jika telah mentalak ia akan kamu. Ya. Maknanya peringatan kepada keduanya, iaitu Hafsah dan juga Aisyah. Ingat, jika Rasul mentalakkan kamu, an yubdilahu, bahawa ia menukarkan akannya, maknanya Allah akan tukarkan azwajan khairan, isteri-isteri yang lebih baik, minkunna, daripada kamu. Allah janjikan akan menukarkan perempuan yang lebih baik daripada kamu, iaitu Hafsah dan Aisyah. Iaitu sifatnya Allah katakan muslimat, perempuan-perempuan muslim, mukminat, perempuan-perempuan mukmin, qanitat, perempuan-perempuan yang taat, taibat, perempuan-perempuan yang bertaubat, abidat, perempuan-perempuan yang beribadat, maknanya perempuan-perempuan yang mengerjakan ibadat, saihat, perempuan-perempuan yang berpuasa, sayyibatin wa abkara,
ya, perempuan-perempuan, ya, janda, wa abkara, dan perawan-perawan. Ini janji Tuhan. Ya. Ingat, ya, seandainya kamu, ya, memusuhi Nabi atau menyusahkan Nabi sampai Nabi, ya, menceraikan kamu, nanti Allah akan tukar perempuan yang lebih baik, ya, daripada kamu. Macam itulah bahasanya, ya. Padahal hal ini adalah hal rumah tangga Nabi, saya katakan tadi, ya. Tapi oleh kerana wahyu, ya, wahyu, Nabi tidak sembunyikan, ya. Sebab itu dustalah mereka yang mengatakan bahawa Nabi, ia masih menyembunyikan wahyu Allah. Itu mana dustalah orang-orang yang sedemikian. Ya, sebab di Iran ni, ya, ada 3 surah lagi yang ditambah. Ya, kalau kita 114 surah, ya, dah jadi 15, 16, 17 surah. Ada 3 surah tambahan lagi. Ya. Salah satu daripadanya ialah surah Al-Muslimun. Ya. Surah Al-Muslimun, surah Al-Wilayah. Ya. Satu lagi surah apa? Ya? Ada 3. Ya. Penambahan surah ni. Kononnya, ya, Nabi dulu lupa nak memberitahu. Ini Quran di Iran, ya. Katanya Nabi lupa nak memberitahu surah ini. Ada pula tambahan lagi 3, ya, 3 surah. Itu, ya, jangan kita berakidah demikian atau berkepercayaan demikian, menganggap bahawa Nabi sudah lupa, ya, nak menyampaikan. Ya, kalau sudah lupa, Umar, ya, pada masa itu dah tentu dia akan menyampaikan. Dah tentu para sahabat dulu memberitahu. Ini tidak, ya. Dah jauh daripada zaman kerasulan, ya, katanya, ya, Nabi lupa nak memberitahu surah ini. Ya, jadi kita jangan percaya, ya, penambahan surah itu. Kita yakin surah dalam Quran itu ada hanya 114 surah, ya. Baik, ayat yang ke-6, ya. Ya ayyuha, wahai. Allazina, orang-orang yang. Amanu, telah beriman mereka. Ku peliharalah olehmu. Ampusakum, akan diri-diri kamu. Wa ahlikum, dan keluarga kamu. Naro, dari api neraka. Waquduha, bahan bakarannya. Annas, manusia. Wal hijarah, dan batu. Alaiha, atasnya. Dalam bracket penjaganya. Malaikatun, malaikat-malaikat. Ghilazun, yang kasar. Syidadun, yang keras. Bracket gagah. La ya'suna,
tidak mereka mendurhakai Allah akan Allah. Ma apa yang amarahum telah ia perintahkan akan mereka. Wa yaf'aluna dan mereka perbuat. Ma akan apa yang yu'marun mereka diperintahkan. Baik, saya masuk mula ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Wahai orang-orang yang telah beriman mereka, peliharalah olehmu akan diri-diri kamu, wa ahlikum dan keluarga kamu. Ya, pelihara dalam maksud ya mengajak atau mendidik diri untuk mentaati Allah. Itu pelihara. Dan juga ya mengajak ya keluarga untuk mentaati Allah. Pelihara diri kamu dan keluarga kamu dari apa? Nara, yaitu api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakarannya ialah manusia dan batu. Ya. Kita kalau kat dunia, ya, yang dikatakan api itu mesti ada bahan bakaran. Ya. Adanya api itu ada bahan bakaran. Jadi bahan bakaran di dunia, ya apa saja yang boleh jadi api, yang boleh ya, menyalakan api. Ya. Baik yang dinamakan kayu, ya, kayu kayan, ya, ataupun gas, ya, ataupun minyak, ya. Tapi di akhirat besok, di neraka ni, bahan bakarannya dua dinyatakan dalam Quran. Pertama ialah anas, manusia. Manusia-manusia yang kafir ni begitu ramai, begitu banyak di dunia. Yang beriman tak ramai. Ya. Kelompok yang kufur ini cukup ramai. Bayangkanlah kalau zaman Nabi dulu. Ya, contohlah. Kalau zaman Nabi siapa? Nabi Nuh. Diterangkan katanya 80 orang yang beriman dengan Nuh. Yang lain tu semua ribuan tu kufur. Ya, akan banyak. Itu Nabi Nuh, nabi-nabi lain. Ya, zaman akhir ni, ya, mana umat Islam dengan umat tak Islam? Mana ramai? Sudah tentu ramai umat yang tidak Islam. Jadi artinya, manusia-manusia yang kufur ini semua akan jadi nyalaan, bahan nyalaan api neraka. Yang kedua, wal hijarah dan batu. Ya, mengikut tafsir, batu ini adalah ya batu-batu berhala. Ya. Batu-batu berhala. Batu berhala ni ya boleh berada dalam neraka. Ini yang menunjukkan satu penghinaan kepada penyembah-penyembah berhala. Yang disangka berhala itu boleh menyelamatkan, boleh bagi syafaat, boleh bagi pertolongan, perlindungan. Ya. Tapi rupanya ya berhala-berhala itu sama dijadikan bahan bakaran dalam api neraka. Itu kena ingat ya. Jadi di akhirat besok bahan bakarannya dua saja, iaitu manusia-manusia yang kufur dan batu-batu. Ya, batu-batu berhala akan menjadi bahan bakaran mereka. Alaiha, atas neraka tu, mana penjaganya,
Itu mana atasnya tu. Yang dimaksudkan ialah penjaganya. Malaikah. Ya, malaikat-malaikat ghilazun, yang keras. Ya, syidadun. Ya. Yang kasar tadi tu. Yang kasar, ghilazun yang kasar. Kemudian syidadun, yang keras. Ya. Ataupun gagah. Ya. Maknanya, sifat malaikat ini tak ada senyum langsung. Ya, muka yang begitu kejam dipandang. Macam itulah. Muka yang begitu kejam. Tak ada langsung kesian. Itu dikatakan ghilazun syidadun. Ya. Begitu juga kat dunia kadang ada bahagian-bahagian. Ya. Bahagian-bahagian kerja, yang mana kerja tu dia tak boleh rasa kesian. Ya. Menjaga orang jahat contohnya, dia tak boleh rasa kesian. Jadi ya, diibaratkan sebagai kalau di neraka tu, ya, malaikat ni tak ada rasa kesian langsung. Janganlah nak nak membodik, tak dapat langsung nak membodik malaikat ni. Ya. Lagi sifatnya apa? La ya'sunallah. Ya, tidak mereka mendurhakai akan Allah. Ma amarahum, apa yang telah ia perintahkan kepada mereka. Mana yang Allah telah perintahkan kepada malaikat. Malaikat tak pernah pun mendurhakainya. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka perbuat apa yang mereka diperintahkan. Macam itulah sikapnya. Ya, itu dikatakan takkan jumpa malaikat yang senyum. Ya, yang ada perasaan kesian. Di neraka tak ada. Ya, malaikat ni semuanya bengis-bengis belaka. Kasar. Ya, kasar, bengis, ya, keras. Ya, tidak ada kesian. Ini penjaga-penjaga neraka. Itu kalau kita baca bapa malaikat, salah satunya penjaga neraka Malik, ya, penjaga syurga Ridwan contohnya kan. Jadi Malik ni sebagai ketua saja, ya, yang kita tahu tentang beberapa malaikat itu hanya sebagai ketua saja. Bawah dia ni, ya, bawah ketua ni tak tahu apa banyak. Ya, sebab itu kalau Allah dalam ciptaan malaikat ni, kalau tak cukup, ya, tak cukup, Allah akan tambah lagi sebab malaikat ni tak beranak. Dia diciptakan seketul-seketul, macam itulah ibaratnya, seketul-seketul. Kalau tak cukup, ya, 1000, ditambah lagi 1000 contoh. Ya. Macam tu. Dia bukan jenis makhluk macam manusia atau jin, yang mana si perkembangan tadi dengan dia beranak. Ya. Dia tidak. Ya. Malaikat ni dicipta, ya, satu-satu. Dia tidak dicipta cara beranak. Ya. Itu dikatakan kalau kita dengar Malik itu penjaga neraka, ya, itu hanya ketua. Ya. Di bawahnya tak tahu berapa ramai lagi. Ya. Baik, satu ayat lagi ya. Ya ayyuha, wahai allazina, orang-orang yang kafaru, telah kafir mereka. La ta'taziru, jangan kamu buat alasan. Jangan kamu buat alasan. Al-yawma, pada hari ini.
Innama sesungguhnya tidak lain. Tujzauna kamu dibalas. Ma apa yang kuntum adalah kamu ta'malun kamu kerjakan. Baik, saya masuk mula. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tazirul yauma. Wahai orang-orang yang telah kafir mereka, jangan kamu buat alasan pada hari ini. Maknanya, di akhirat besok, orang-orang kafir janganlah nak buat alasan, nak berdalih. Ya, sebagaimana yang mereka berdalih-dalih di dunia. Ya, kat sana tak boleh. Tak ada buat alasan. Ya, alasan tidak diterima. Ya, tanda keuzuran tidak akan diterima. Ya, minta maaf. Ya, tidak diterima. Itulah hari akhirat. Innama tuzzauna ma kuntum ta'malun. Sesungguhnya tidak lain, kamu dibalas apa yang adalah kamu kerjakan. Apa yang kamu kerjakan? Yaitu kerja-kerja kufur. Kerja-kerja ya, mempersekutukan Allah. Ya, membuat kerosakan di bumi. Ya, semua itu akan membawa padah ya, di akhirat besok. Sebab itu, ya, tak ada alasan, tak ada keuzuran diterima daripada Allah Ta'ala besok. Ya. Bila Allah dah benamkan dalam neraka. Inilah ya, kerasnya ayat ya, mengenai tentang ya, orang-orang yang kafir. Ya. Bahawa kat sana besok ya, tidak ada maaf-maaf lagi. Tak ada kemaafan diterima. Ya. Itu peringatan kepada orang yang kafir dan peringatan bahawa ya, macam mana hakikat keadaan ya, neraka. Ya. Baik ya, kita punya kuliah kita sampai ayat 7 dulu. InsyaAllah kita akan sambung semula ya. Dan